antara trivia yang dapat kita kongsikan tips penjagaan haiwan-haiwan comel ini. Ini sebenarnya ramai dalam kalangan kita yang perlukan terapi. Tapi adakah sejauh manakah kita memberi penekanan juga kepada aspek kebersihan, perasaan haiwan comel yang kita jaga dan kita bela itu. Dan hari ini kita nak bawakan kepada anda dan kita nak kongsikan kepada anda banyak lagi sebenarnya tips-tips dan juga nasihat daripada pengarah veterina. Kita bawakan teknologis Dr. Mazrul Fahmi Mahakzir daripada Nadia Veterinary Clinic. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Okey, Doktor, kita dah tengok dah macam-macam sebenarnya warna-warni. Hari ini kita ada burung, kita ada kucing, kita ada juga arnab dan sebagainya. Kita nak kongsikan dengan penonton hari ini. Kita nak menjaga ataupun ada keinginan untuk membela tu, itu okey. Tapi apa sebenarnya kita perlu titik beratkan, do's and don't untuk kita membela haiwan peliharaan ni, Doktor? Alright. So, poin yang utama bagi saya sekarang adalah untuk kepada pemilik haiwan yang untuk orang kata betul haiwan ini sebagai terapi kan. Tetapi kita kena tahu at the first tujuan kita memahami haiwan itu. So secara ringkas kan bagi saya untuk pemeliharaan haiwan sebagai terapi ni saya boleh kita poinkan dalam 5 faktor. Kita ambil 5 orang kata prinsip yang dalam haiwan ni, kebebasan dalam haiwan ni yang dipraktikkan di seluruh tempat. Okey. Yang pertama sekali kita perlu tahu kita tahu kenapa kita nak pada haiwan tu. Kan? Sebab kita nak bela lah. Bela sebab apa? Adakah ikut trend? Adakah saya tahu untuk mencari konten atau view? Oh, saya rasa itu kiranya banyak sekarang ni. Yes. So kita perlu tahu dulu apa yang kita perlukan kan. So daripada situ, contoh kita tahu jenis haiwan yang kita nak, kita mendalami. Daripada mendalami itu bagi saya macam saya cakap tadi, 5 freedoms in animal welfare kan. Yang pertama kebebasan daripada lapar dan dahaga. Yang itu yang paling penting. Macam mana tadi saudara Johan cakap kan, penyediaan makanan yang betul, kan, minuman yang berkualiti. Tak semua haiwan tu saya praktikkan secara general. Tak semua haiwan tu orang kata apa, contoh saya kucing. Nampak makanan kucing je boleh praktikkan kepada semua. They might be different. Anak lain, dewasa lain, dah berusia pun lain. So kita kena fokus kepada situ. Dan poin yang kedua adalah kebebasan daripada rasa tidak selesa. So which mean that dari segi tempat tinggal. Habitat dia lah. Habitat dia. Banyak juga yang kita tengok macam dari segi kucing, bela dalam sangkar yang kecil, duduk di luar rumah. Adakah itu salah satu terapi untuk dia? Adakah terapi bila balik rumah nampak kucing, okey fine. Nampak kucing ada, oh okey. Dah selesa dari situ. Kita tak tahu dari Hmm. segi itu. So penyediaan tempat tu yang selesa, sebagai contoh enrichment, macam tengok ada alat mainan, tempat tinggal semua macam-macam tu. Yes. So kita pun rasa tenang, dia orang pun rasa tenang. Poin yang ketiga ni adalah yang paling penting dari segi saya sebagai seorang doktor veterina. So kebebasan dari segi sakit, luka dan penyakit sebagainya. Yang tu yang kita kena fokuskan sebab kadang-kadang kita tak tahu beza normal dengan sakit tu macam mana. Okey. Macam mana sebenarnya kita nak dapatkan orang kata nak lebih peka untuk macam sakit kan. Kalau manusia kita boleh bawa hantar ke hospital kecemasan dan sebagainya. Kalau haiwan-haiwan yang kita bela ni, doktor, kan kadang-kadang ada malam-malam dia mungkin kucing lah kita cakap kan termakan racun serangga dan sebagainya. Apa sebenarnya kita perlu lakukan? Okey. So benda macam tu orang kata di luar jangkaan. Kan berarti orang kata kita patut prevent dari segi benda-benda macam itulah. So sebagai langkah awal dari segi orang kata apa untuk menghadapi situasi yang kita tidak expect macam ni. So sebagai pet owner kita perlu tahu environment kita punya kawasan tu. Let's say kalau terkena, apa langkah-langkah yang awal yang perlu kita buat? First kita kena monitor keseluruhan keadaan kucing itulah. Adakah sebab kita pun sebenarnya untuk makluman kita pun ada hospital 24 jam. Iya ke? Yes. Kan kita boleh ada hospital 24 jam yang mampu untuk membuat rawatan dengan lebih cepat. Jangan tergesa-gesa memberi ubat-ubat manusia secara spesifiknya. Banyak kes macam kami di Nadia Veterinary Clinic, banyak juga kes kita terima dari segi macam contohlah tak yakin tersebut racun, macam demam bagi Panadol. Ada, doktor ya? Ada. Ada pula nak cepat bagi Actifast. Mungkin mencuba-cuba tetapi memberi kesan. Yes, kita kena sedia maklum. Ini tetap nyawa. Itu bukannya langkah awal yang perlu diambil. So sebagai itu, pet owner saya rasa kita perlu ada ilmu dan dapatkan khidmat nasihat daripada vet yang bertaliah. Yang tu yang paling penting. So kalau katakan dalam keadaan emergency, kalau rasa kita tidak mampu
untuk membuat apa-apa, better untuk kita bawa ke vet secepat mungkin. Inilah sebenarnya kita katakan bukan sahaja membela itu kita ambil dan kita jaga, kita sediakan tempat untuk dia duduk dan sebagainya. Tapi dari segi perubatan, kebersihan dan segala-galanya perlu kita titik beratkan. Okey doktor, sekarang ni kan tadi kita ada bersembang-sembang jugalah antara trend sekarang ini rata-rata dalam kalangan masyarakat kita membela kalajengking. Ini saya tak pastilah apa antara kepuasan dia. Mungkin nakkan cabaran, mungkin nakkan orang kata konten semata-mata. Tapi ada juga apa yang mana dalam kalangan yang membela seperti contoh ada apa alligator, buaya kecil tu, iguana dan sebagainya dalam akuarium kan disimpan, bila dah semakin besar mungkin digigit tuan dan sebagainya, dibuang tempat yang tak sepatutnya dalam longkang. Mungkin ini membahayakan orang ramai, sungai dan sebagainya. Kalau boleh dinasihatkan doktor. Okey. Macam sekarang kita tengok macam dulu kalau kita sedia maklum untuk sebagai haiwan terapi ni kita kucing, anjing, arnab, guinea pig. Kan sekarang ni bila dah social media semakin tinggi, permintaan kepada haiwan-haiwan yang eksotik semakin naik kan. So berbalik kepada soalan saya, bagi saya prinsip saya senang. Kita perlu tahu jenis apa yang kita nak. Kita perlu mendalami dahulu. It's not about kita ikut trend. Sebab sekarang ni kita ikut trend. Tak ada kalau tak bela kalajengking lemah. Macam tu contoh kan. Tapi kalau dah bela tak ada ilmu, awak lemah selamanya. Betul. Kena sengat. Lagi tak tahu siapa yang pergi hospital lepas tu. Betul. Nasihat dan juga tips untuk mereka nak jaga, mungkin nak mulakan membela haiwan-haiwan pelihara ni, apa mereka perlu titik beratkan secara ringkas doktor? Okey, secara ringkasnya first kita perlu tahu tips-tips yang penting bagi saya kita perlu mendalami dululah haiwan itu tersebut. Apa jenis haiwan yang kita nak tu kita perlu tahu selok-beloknya. Macam mana tadi kita kena faham the normal behaviour of the animal itself. Personality dia lah. Personality dia dulu. Sebelum baru kita dapat contoh kalau haiwan kita tu dalam keadaan yang tidak sihat, kita dapat pembezaan. So bukan sahaja kita hanya fokus kepada nak bela, comel, cantik, tidak. Kan tak semestinya macam tadi kita cakap kalajengking ikan dalam akuarium, mungkin itu adalah terapi untuk dia. Kan dia setiap orang dia ada perbezaan. Betul? Dari segi tu kan. So bagi saya kita perlu mendalami dulu, dapatkan khidmat nasihat daripada mana-mana tempat yang betul-betul mampu untuk memberi penerangan yang lebih terperinci supaya kita tahu, sebab this is a lifetime commitment. You assume them as our family. Betul, tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Walaupun dia kucing, walaupun dia guinea pig ke apa, so tanggungjawab sepenuhnya kepada kita. Dan yang paling utama, kita perlu ada masa untuk mereka. Betul. Kita ambil sebagai sebahagian daripada keluarga kita lah. Itu sedikit sebanyak input dan juga manfaat yang kita boleh kongsikan untuk mereka yang sedang membela ataupun mereka yang mula menjinak-jinak untuk membela ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Mazrul Fahmi Mazir kerana berkongsi berkenaan dengan tips-tips dan juga nasihat haiwan-haiwan comel ini. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini banyak lagi haiwan-haiwan comel nak kita kongsikan. Jangan ke mana-mana.